Cat Stevens ni idola saya, tuan-tuan. Maksudnya bila saya pilih buku ni pun adalah kerana album yang paling saya minat, itu Footsteps in the Dark. Walaupun ramai yang dengar Father and Son, tapi saya lebih suka Morning Has Broken. Bagi orang yang follow Cat Stevens, ada pun tahu Cat Stevens dilahirkan pada tahun 1947. Kemudian dia merakamkan album pertama dia tahun 64. Usia 17 tahun, sangat popular. Kemudian pada tahun 76, dia telah menang banyak award. Dia seperti Justin Bieber 5 tahun dulu. Tapi tuan-tuan, oleh kerana Cat Stevens hidup dalam arak, dadah dan juga seks bebas, dia merasakan sesuatu yang dia rasa hilang. Cat Stevens dibesarkan dalam keluarga mix Swedish dan juga Greece, berarti dia mempunyai darah Greece. Dalam keluarga Ortodok Kristian yang sangat bencikan Muslim, terutama orang Muslim Turki. Dia dibesarkan oleh bapa dia dan ibu dia dengan menanam kebencian, oleh kerana mereka banyak bertembung dengan orang Muslim Turki di London, kerana Cat Stevens adalah dilahirkan di London, duduk di UK. Dan di London berlaku pertembungan di antara mereka yang berfaham Kristian Ortodok dengan mereka yang tidak gembira dengan kehadiran begitu banyak pendatang Turki yang menguasai ekonomi jalanan di UK. Tapi satu masa bila dia popular, tuan-tuan, dia menjadi bintang pada usia yang dia tak boleh kawal populariti dia. Jadi pada satu hari, tuan-tuan, di pantai Florida dalam keadaan mabuk, dipengaruhi oleh dadah dan dipengaruhi oleh arak, dan kemudian baru saja selesai pesta seks. Cat Stevens pergi ketika ombak bergulung, dia besar ombak pantai, tubuh dia rasa panas kerana banyak liquor, dan dia tak boleh buat pertimbangan. Jadi Cat Stevens mandi, terjun dan mandi di lautan, dan hinggalah dia dibilas ombak. Bila dibilas ombak, tuan-tuan, dia rasa dia dah hanyut jauh, dan dia terbenam dan dia tak boleh naik ke atas. Pada waktu itulah dia beritahu, Tuhan, kalau benar kamu ada, selamatkan aku dan aku akan berkhidmat kepadamu. Jadi datang satu ombak, kata dia, yang dia sedar bila dia bangun dia dah berada di pasir pantai. Sebagai orang yang selalu main di laut, yang faham tentang pantai, bila dia popular dia di Amerika, jadi yang dah faham tentang laut, dia kata itu adalah hari kematian sebab dia dibilas telah jauh. Berarti ada keajaiban yang telah menghantar dia kembali ke darat. Oleh kerana tapi dia lepas biasa je, tuan-tuan. Dia lepas, maksudnya selepas kejadian itu tidaklah dia berniat untuk memenuhi janji dia. Tuhan, kalau benar kamu ada, aku akan berkhidmat kepada kamu. Tapi kekosongan tu, tuan-tuan, diisi oleh senaskah Al-Quran yang dihadiahkan oleh abang dia. Abang dia pergi ke Palestin. Kemudian abang dia melawat. Abang dia juga seorang pencari agama, tapi tidak masuk Islam. Itu orang kata antara yang mencari dapat hidayah dan mencari tak dapat hidayah adalah di tangan Allah. Jadi abang dia apabila mencari kebenaran Tuhan, abang dia pergi ke Baitul Maqdis untuk melihat 3 agama samawi. Sebab Baitul Maqdis adalah kota 3 agama suci. Di situlah kota di mana orang Yahudi. Di situlah kota Nabi Isa alaihissalam di Baitul Laham, dan kemudiannya disalib di Baitul Maqdis. Dan di situlah juga tempat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra dan bermi'raj. Bila sampai sana, abang dia beli satu Quran terjemahan dan hadiahkan kepada Cat Stevens. Jadi Cat Stevens ni dapatlah Quran terjemahan. Ini pada tahun-tahun yang dia telah pun mula merasa motivasi dia nak menyanyi dah berkurang. Di tahun 7 kejadian dia digulung ombak berlaku. Tahun 78 dia berada dalam keadaan mencari agama. Hingga akhirnya, tuan-tuan, Quran tu dia simpan di rumah. Kemudian dia memilih, kerana abang dia kata, pergilah melihat Palestin, pergilah ke Baitul Maqdis, Palestin, dan kamu lihat, sekiranya kamu dapat melihat kedudukan, sebab abang dia dapat rasa berbeza bila masuk church, bila masuk sinagog ni, dan juga masuk masjid. Maka dia pergi. Kata dia, apabila dia berada dalam kawasan Masjid Al-Aqsa, dia telah didekati, sebab dia tanah haram kan, dia orang kafir tak boleh masuk. Jadi dia menyamar sebagai seorang Muslim dan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Cuma dia tak nyatakan di mana dia ada. Tapi saya syak dia berada di Masjid Abu Bakar. Sebab tahun 77, Masjid Jin belum lagi dibaiki. Masjid Dome of the Rock memang tidak pernah ada semayang waktu bagi kita lelaki. Kecuali semayang Jumaat, wanita bersemayang di situ. Saya yakin dia masuk ke Masjid Abu Bakar. Maka datanglah seorang lelaki dan bertanya, siapa kamu? Adakah kamu seorang Muslim? Dia menjawab dia seorang Muslim. Tapi dia belum lagi melafazkan kalimah syahadah. Maka dia menyertai jemaah solat.
Dalam sertai jemaah solat, dia kata dia gagal. Walaupun dia ikut, dia gagal lah. Jadi lepas saja sesi solat tu, dia lari dan keluar. Bila dia balik ke England, tuan-tuan, dia mula membaca terjemahan Al-Quran yang dibagi oleh abang dia. Dia ada beberapa konflik. Pertama, untuk menerima logik Trinity. Mustahil Tuhan itu 3. Berarti Tuhan Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Anak. Dan kemudian mustahil agama itu berbalik kepada bangsa. Berarti dia tidak boleh menerima agama Yahudi kerana Yahudi adalah berasaskan bangsa. Dan dia pun mula membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran dengan kata dia, aku ingin mencari satu je kelemahan dalam Al-Quran ni. Dia tak ingat mencari kebaikan. Dia kata, kalau aku jumpa satu kelemahan, dia kata, habislah. Ini agama terakhir yang dia cari. Selepas dia tahu Christianity, dia mengalami konflik untuk mempercayai tentang Trinity, iaitu 3 Tuhan. Dia tak boleh menerima agama Yahudi kerana berkait dengan Bani Israel, kerana dia adalah seorang darah kacukan Orthodox Christian Swedish dan Orthodox Christian Greece. Maka dia baca. Sepanjang dia baca tu lah, tuan-tuan, dia kata aku tak dapat mencari sebarang keburukan di dalam Al-Quran melainkan kebaikan. Bila dia dapat saja kebaikan tu, tuan-tuan, dan dia tahu bahawa surah Yusuf itu adalah surah kisah diriku. Banyak wang, ada kuasa, digeliri wanita, hidup berada di puncak. Tetapi dia kata Yusuf telah melaluinya dengan beriman kepada Allah. Itulah yang menjadikan dia berlari ke masjid di Regent, sebuah masjid kecil di London. Terus dia bersyahadah. Dan bila dia bersyahadah, dia tinggalkan kita. Berarti tahun dia masuk Islam tu adalah tahun 1979. Dia masuk Islam pada bulan Disember tahun 78. Tahun 79 tu dia dah berada sebagai seorang Muslim. Dia menjalankan kerja-kerja dakwah dan meninggalkan gitar. Cuma buku ni dia tulis balik adalah kerana pada tahun 2006 dia main gitar. Pada tahun 2006 berarti hampir 30 tahun dia meninggalkan muzik. Kalau saudara tengok dalam buku ni dia jelaskan juga bagaimana royalty muzik yang datang daripada lagu-lagu yang dia klasifikasikan sebagai bertentangan dengan Islam. Jadi duit royalty tu dia gunakan untuk benda-benda yang tidak maksudnya dia bahagikan duit royalty tu dia tak ambil. Dia hanya ambil lagu-lagu dia macam Father and Son dia ambil sebab lagu tu meningkatkan kualiti perhubungan anak dan ayah. Jadi dia kata tiba-tiba dia ingin menyanyi semula. Tetapi dengan lagu dan muzik yang dia boleh fikir menjadi sebahagian daripada dakwah. Itulah dia menyanyi semula dan saudara tengok Father and Son dalam version yang baru dengan Westlife. Dengan Westlife. Dengan Westlife. Saya rasa dia keluarkan Father and Son dalam edisi baru. Ini menjadikan kisah Cat Stevens ataupun Yusuf Islam ni sangat luar biasa. Saya jumpa dengan dia ketika dia menjadi tamu khas di TV Al-Hijrah. Seorang yang sangat pendiam, sangat susah membuka mulut hingga saya fikir salah satu yang menjadikan Cat Stevens popular, dihormati dan juga disegani oleh orang Islam dan bukan Islam di United Kingdom adalah kebolehupayaan dia mengawal cakap dia. Ini menjadikan Cat Stevens berada dalam lig yang berbeza. Zakir Naik berada dalam lig yang berbeza. Zakir Naik ni kita panggil the verbal or Islam. Dia ni adalah kita panggil the character of Islam. Dia menunjuk bagaimana orang Islam itu adalah orang yang tenang, lebih banyak berdiam, tidak menjawab kepada perkara yang tidak perlu. Jadi ini melengkap. Saya tak cuba bandingkan. Zakir Naik melengkapkan kerana ada perkara yang perlu dijawab dengan hujah. Itu Zakir Naik. Tetapi dia bila menjawab, ada perkara yang tidak perlu diceritakan. Akhlak kita akan menceritakan tentang Islam. Ini kalau dia jatuh di bawah kategori kerana dia bukan seorang ulama, kerana dia adalah orang yang menganggap dirinya orang awam dalam Islam, maka dia mendakwakan Islam dengan personality dia. Jadi susah kita nak melihat dia berkata-kata, ceramah dia, video dia, talk dia, dia bukan seorang yang obses dan terdedah pada media sosial. Jadi kenapa saya memetik gitar ni, panjang cerita belakang ni dan diterjemahkan oleh Institut Terjemahan Buku Malaysia.